Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita nak cuba cara penyampaian yang baru bagi saya, mungkin tak baru bagi orang lain, iaitu menggunakan OBS. Dan topik kali ni saya nak cakap tentang hala tuju pendidikan. Kerana saya rasa kalau kita bercakap tentang hala tuju pendidikan ni, ibu bapa dan guru-guru boleh faham apa yang perlu diajar kepada anak. Okey, right. Jadi di sini saya ada satu gambar raja. Di bawah ini adalah usia anak daripada 3, 5, 6, 7, 13, 18, 20 dan ke atas. Jadi pada usia anak 3 tahun tu, 3 hingga 6, anak ada option sama ada buat intervensi awal di pusat swasta ke, ataupun intervensi awal di Jenis Kurnia ke, ataupun buat intervensi awal di pusat pemulihan dalam komuniti ke. Dan ada juga anak-anak yang di sini ni yang tidak menjalankan intervensi, tidak dapat akses kepada intervensi. Dan kemudian pada usia 6 tahun ada anak-anak yang mampu pergi ke prasekolah aliran perdana, dan saya rasa kita kena tambah satu lagi, ada juga yang mampu pergi ke prasekolah pendidikan khas, tapi itu bilangannya sikit di Malaysia ya. Dan kemudian pada usia 7 tahun, anak-anak yang masuk ke sekolah kerajaan, dia boleh masuk ke tahun 1 program pendidikan khas integrasi atau pendeknya PPKI, ataupun pergi ke program sekolah biasa ataupun aliran perdana. Kadang-kadang ada orang guna normal education, kelas normal, tapi itu terminologi yang tak betul. Kita patut kata aliran perdana. Maksudnya ini belajar bersama murid-murid yang tipikal di kelas harian biasa, manakala pula yang ini adalah program pendidikan khas, maksudnya kelas pendidikan khas. Sekolah mungkin sekolah aliran perdana, tapi dalam sekolah tu ada unit pendidikan khas. Kemudian bila mencapai 13, anak-anak akan pergi ke PPKI sekolah menengah ataupun aliran perdana sekolah menengah. Ada juga murid yang daripada PPKI boleh pergi ke aliran perdana, ataupun aliran perdana dia akan pergi ke PPKI. Kemudian selepas usia SPM gitu, tapi anak-anak berkeperluan khas ni boleh duduk di sekolah. Kalau anak-anak yang tipikal tingkatan 5, 17 tahun, kemudian mereka keluar pada sekolah menengah. Anak-anak kita yang berkeperluan khas, dia boleh duduk di sekolah menengah sehingga usia 19 tahun ya. Kemudian selepas 19 tahun, yang mana kognitif dia tahap tinggi, dia boleh pergi ke universiti, ke college, kemudian terus ke universiti. Kemudian yang tak mencapai untuk ke college dan universiti, mereka boleh pergi ke Institut Kemahiran Aliran Perdana. Kemudian bawah pada tu kita ada Institut Kemahiran OKU, ada juga kalau aliran perdana ni contohnya IKBN, Institut Kemahiran MARA, dan yang ini pula mungkin Bengkel Daya. Dan ada juga di sini college-college community yang khusus untuk masyarakat perdana, tetapi membuka program khusus untuk OKU pun terdapat juga. Dan kemudian di bawah sini kita ada program job coach, dan di bawah job coach kita ada bengkel terlindung ataupun dalam bahasa Inggerisnya sheltered employment. Dan yang di bawah ni terutama sekali kalau daripada kecil tak ada intervensi, tak pergi ke sekolah, tak pergi ke PDK, duduk saja di rumah, kemungkinan besar pada usia 19, 20, 21 dan seterusnya mereka akan tinggal di rumah. Yang tinggal di rumah ni pun dia ada tahap-tahap dia. Tinggal di rumah langsung tak boleh buat apa, semua kena dibuat oleh ibu bapa. Dan ada juga yang duduk di rumah tapi makan minum, mandi, pakai baju dia boleh jaga sendiri. Makan minum dia boleh suap sendiri. Ada juga yang duduk di rumah bukan saja makan minum, mandi, pakai dia boleh uruskan, tetapi dia boleh pula tolong sidai kain, dia boleh tolong sapu sampah dan sebagainya. Okey, jadi ini adalah hala tuju pendidikan anak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dan cikgu-cikgu boleh tengok berapa usia anak dan anak berada di mana. Contohnya kalau anak usia 9 tahun berada di program PPKI,
adakah rasa-rasanya pada usia 13 tahun dia mampu untuk pergi ke sekolah menengah aliran perdana. Kalau dia tak mampu ke sekolah menengah aliran perdana, maksudnya dia akan pergi ke sekolah menengah aliran khas. Yang di sekolah menengah aliran khas ni pun kalau kata dia berkemampuan tinggi, berkemungkinan dia boleh pergi ke Institut Kemahiran Aliran Perdana ataupun Institut Kemahiran khusus untuk KU ataupun untuk job coach. Jadi kita kena plan ya tuan-tuan dan puan, sebab saya lihat ada juga anak-anak yang sekolah rendah pendidikan khas, sekolah menengah pendidikan khas, tetapi selepas program pendidikan khas ni banyak yang duduk di rumah saja. InsyaAllah saya akan bincangkan lagi tentang hala tuju ni, dan saya akan kaitkan dengan apa yang kita perlu ajar kepada anak kita ataupun anak murid kita pada setiap tahap ini ya. Okey, insyaAllah kita jumpa lagi. Mungkin dalam 2-3 hari saya akan buat recording lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.